tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, adakah kami ni, ya, dalam kemas adalah kami ni, kaum kami ni yang dimaksudkan oleh Tuhan dalam pidato Tuhan tadi. Kita sebut tadi, ya, adakah kami yang dimaksudkan? Jadi dia nak dapatkan penjelasan, kan? Baik. Lalu Rasulullah SAW pun bersabda, hendaklah suatu kaum mengajar jiran mereka, memberi faham kepada mereka, dan menyuruh mereka yang melakukan kebaikan, dan melarang mereka dari melakukan kemungkaran. Maksudnya naklah ada satu, ya, kaum yang mengajar mereka. Dalam kawasan itu kena ada ustaz-ustaz yang mengajar ilmu kepada mereka, memberi faham agama, tentang agama kepada mereka. Mesti ada dalam qaryah tu, dalam masyarakat tu, dalam mukim tu kena ada. Itu menyuruh kebaikan, ada jemaah dakwah, ada, dan melarang mereka dari melakukan kemungkaran, kena ada juga. Jemaah tu bukan saja ajak orang baik, tapi dia cegah orang daripada buat kemungkaran dengan kemampuan dia yang Nabi sebut. Nabi kata siapa yang ada puasa, sekatlah kemungkaran dengan puasanya. Siapa yang tak ada puasa tapi ada suara pun dengan suara untuk sekat kemungkaran. Kalau tak ada suara puasa, kena suara tak ada, diam saja, kata Nabi. Wazalika aful iman. Tapi itulah iman yang paling lemah, tak mampu nak bercakap pun tak boleh. Tengok aja. Tak ini, ya. Baik. Satu kaum pula belajar dari jiran mereka. Ada satu kaum pula belajar daripada jiran mereka, tidak memahamkan mereka, dan akan menegurkan azab mereka di dunia. Berarti akan melaksanakan amanah untuk ilmu dan menyampaikan hadis tersebut. Dia ada satu golongan, ya, yang mencegah daripada melakukan kemungkaran, yang mesti masyarakat pun belajar daripada dia. Itu dia. Wallahu a'lam. Ya. Baik, seterusnya mereka bertanya, wahai Rasulullah. Jadi bila Nabi dah mendengarkan, mereka tanya pula, wahai Rasulullah, apakah kami perlu mengajar jiran kami? Lalu baginda mengulangi kata baginda, ya. Sambil mereka mengulangi persoalan yang sama, ya, jawab Rasulullah SAW. Dua kali mereka tanya kepada Nabi. Nabi kata, ya, kamu pernah ajar jiran kamu. Macam kita tak boleh biarkan jiran kita dalam perjalanan. Dia tak mengaji, tak belajar, tak datang ke majlis ilmu, tak datang surah, kita biarlah, tak pergi saja. Kita kena ajarlah. Ajar, sari. Tapi jangan lari jemu pula, kan. Dia tak boleh pula. Sekali lah, saya sekali nak pergi tu. Cik Dek, jom Cik Dek, kita pergi malam ni ada kuliah. Tak apalah, kamu pergi dulu. Balik kita kan daripada surah memang tak nampak muka dia. Dia duduk dekat depan tu main dengan burung saka dia. Cik Dek main burung saka Cik Dek, tak pergi surah ni Cik Dek. Tak apalah, besok ada. Tak apa. Ajar. Jangan putus asa. Sebab taufik tu daripada kita, hidayah tu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita disebut wabillahi hidayah wa taufiq. Hidayah tu daripada Allah. Innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Untuk menyabarkan Nabi yang kehilangan Abu Talib saudara dia. Nabi sedih, ya, sebab Abu Talib tu pak saudara dia yang paling rapat, tapi akhirnya mati dalam kekufuran. Nabi rasa sedih sangat. Kalau Abu Jahal, Abu Lahab, abu-abu yang lain meninggal, tak apa pada Nabi. Kalau bapa saudara Nabi yang lain meninggal, tak apa pada Nabi. Tapi kalau Abu Talib meninggal tanpa memeluk Islam, Nabi rasa sangat sedih. Ini pak saudara yang rapat, yang bela aku daripada usia 8 tahun hingga aku remaja, hingga aku dewasa, sehingga aku menikah. Tapi akhirnya Abu Talib tak memeluk Islam, dan Abu Talib mati dalam kekafiran. Allah Ta'ala turunkan ayat, innaka lan tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kamu, wahai Muhammad, tak akan dapat memberi hidayah pada siapa yang kamu nak, walakin Allah yahdi man yasha. Tapi Allah Ta'ala jugalah yang memberi hidayah kepada siapa yang disuka. Siapa yang disuka Allah Ta'ala bagi. Sesiapa yang Allah Ta'ala suka, Allah Ta'ala
dia tukarkan. Allah Ta'ala beri kesedaran kemudian. Ramai tengok kan, artis-artis, pelakon-pelakon, penyanyi-penyanyi yang sudah berubah. Ramai. Terbarunya anak kepada Tan Sri Azman Hashim, pemilik terbesar share Arab Nation Bank, M-Bank, yang pengasas dia mati kena tembak berapa bulan lalu kan. Yang orang kira tu, anak dia seorang nak dia jadi penyanyi. Balik daripada Mekah jadi hajah, terus berjumpa. Habis macam mana dia ni penghibur terbangsa, selalu menari tinggi-tinggi yang tak betul. Kita akan adjust. Kalau dia nyanyi pun mungkin macam Whitney Houston kot, kekuatan vokal saja, tak ada menari tinggi-tinggi apa tak. Mungkinlah kali kan, Allah tak tahu lah. Lagu pun tak ada lagu yang mengaun. That's the way, I like it, tak ada kot. Ini perubahan ya, Allah Ta'ala bagi hidayah. Ada yang Allah Ta'ala tak bagi hidayah sampai mati dalam keadaan ni. Jadi hidayah ni milik Allah, bukan milik kita. Yang kita boleh bagi kepada orang, taufik saja, ajak orang. Lepas Nabi suruh kita ajak jiran kita. Kalau tak boleh ajak pun, ajak jiran kita. Kemudian mereka berkata, wahai Rasulullah, berilah kami tempoh dalam setahun, selama setahun. Dan atas baginda memberikan kepada mereka tempoh selama setahun untuk mereka mengajar jiran mereka akan puaka agama. Selepas daripada itu Rasulullah SAW membaca ayat suci ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Surah Al-Maidah ayat 28. Orang-orang Yahudi daripada Israel telah dilaknat ke dalam kitab Zabur dan Injil melalui lidah Nabi Daud dan Nabi Isa, anak Sayyidah Maryam. Jadi berkait itu sebabkan mereka menderhaka dan selalu menceroboh. Mereka sentiasa tidak melarang-larangan ini sesama sendiri dari perbuatan mungkar dan derhaka dan ceroboh yang mereka lakukan. Demi sesungguhnya amat buruklah perbuatan mereka itu. Ini. Kenapa Allah Ta'ala laknat Bani Israel? Sebab mereka perangai ini. Dahlah tak ajak belajar sendiri, dia bagi dia belajar sendiri supaya dia alim. Tapi dalam masa sama dia tak ajak orang lain. Dia tak pergilah. Orang tak nak pergi sekali dia tak nak pergi. Kita ajak pun hukum dia tak nak pergi. Dah ajak ke belum? Persoalan, dah ajak ke belum? Kalau belum ajak, kena ajak lah. Jangan kita tak ajak. Kita berkata macam-macam sebelum dia ajak. Ajak dulu. Sekali, dua kali, tiga kali. Kalau tak mau, tak boleh nak macam mana. Dia tak nak. Kita minta Allah Ta'ala beri hidayah supaya dia dengar. Jangan kita putuskan terus ni. Kalau dah biru juga, tak boleh kan. Tak boleh itu. Kalau dah hati karat tu karat juga, takkan mau dia. Dia takkan mau. Dia takkan ikut kita. Biar ke dia. Tak boleh. Kita kena doakan. Allah mahdi qaumin, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ini doa Nabi. Wahai ya Allah ya Tuhan, beri hidayah kepada mereka. Kerana sesungguhnya mereka itu tak tahu. Kan? Nabi tak suka serana pun orang-orang Taif yang menentang, menolak satu-satu dakwah Nabi. Sebab kan? Bukan tolak lagi, hantar dengan bandingan batu lagi. Sampai Nabi lupa kan. Adakah Nabi kata pergi mampuslah? Bila malaikat tanya, ya Muhammad, kesian kami tengok kamu muka berdarah-darah maksudnya. Tengok muka anak angkat kamu Zaid berdarah-darah bagai. Apa yang kamu nak kami bagi pada mereka kaum yang degil? Kami boleh buat macam kaum Nabi Nuh, macam kaum Nabi Hud, macam kaum Nabi Saleh, kami boleh bagi. Kami dah buat dulu lama dah. Nabi kata jangan, tak payah. Allah mahdihim fa innahum la ya'lamun. Tak apalah, biarlah Allah Ta'ala bagi hidayah kepada mereka. Kalau mereka tak tahu, kalau tak mereka nanti esok anak cucu mereka nanti akan memeluk agama kata Nabi SAW. Ini sifat Nabi. Nabi tak nak soal ilmu daripada orang. Sebab itu cara kuliah kita masuk ke dalam review. Kita nak bagi orang tengok. Bukan kita nak orang sekeroh dia yang tengok, yang mengaji. Kita nak orang di luar pun mengaji. Tapi saya tidak ada orang. Saya bukan AI. Saya bukan Ustaz Kazim.
yang orang boleh ikut 200,000 dalam YouTube. Berapa kerat ya, tak sampai 10. Tapi saya tak kisah, saya tak peduli, tak apa. Masuk juga. Kalau mungkin ada orang kata sia je tak ni buat ni kayak orang seperti ni kubur, tak apalah. Mungkin lepas saya mati seorang ikut. Macam pas tasik piramid di akhir-akhir hayat dia, siapa peduli dia? Siapa peduli dia makan ke tidak? Siapa peduli dia minum ke tidak? Siapa peduli dia ada duit ke tidak? Siapa peduli dia ada kerja ke tidak? Tak ada siapa peduli pun. Tapi bila meninggal dia, tasik piramid filmnya orang tengok sampai ke hari ni. Tak jumpa-jumpa orang dalam YouTube pun orang tengok. Dia TV pun orang tengok. Saya tulis kawan WhatsApp tengok cerita piramid. Saya tulis dalam YouTube banyak cerita piramid ni, tak payah tengok je. Tapi dah orang minat, orang tengok je. Tapi tipa pun tak dulu. Adakah orang peduli piramid ni? Tak peduli. Sampai makan nasi dengan telur goreng, orang tak peduli. Sampai tak ada duit. Piramid meninggal, ada hutang tuan. Ramai orang tak tahu. Ada hutang. Bil api tak bayar, bil air tak bayar. Rumah tu bil api tak bayar, bil air tak bayar. Ada hutang. Siapa yang menyelesaikan hutang? Orang yang tinggal lah menyelesaikan hutang. Bayangkan, tak ada duit sampai bil api, bil air tak bayar. Apa tak kisah? Mungkin lah. Tapi kita jangan jemulah mengajak orang ke arah kebaikan, beri ilmu dan sebagainya. Kita jangan jemu kan? Sebar-sebar kan, jangan simpan untuk orang senyap. Kita bagi tu, satu dunia boleh tengok. Tulis saja, type Rasul Ma'alim. Kita yang ada Facebook, jangan tahu, habis tahu orang kita, supaya orang yang berkawan kita tengok. Orang yang kawan kita tu bukan orang yang kawan dia, mungkin ada orang di tempat-tempat lain. Jadi dia boleh tengok. Tuan siapa ustaz ni? Tak ni. Mana duduknya? Tengok. Kerja mana? Tipu. Kalau ada tipu dia ceramah, macam mana? Saya bagi nombor telefon dia. Tanya. Telefon dia, hubungi dia. Tanya, boleh tak boleh? Ceramah. Itulah. Menyebar ilmu, jangan simpan saja. Kalau tak, jadi kita macam kaum Bani Israil. Udahlah kita ni bab nahi mungkar pun tak balik. Jiran kita, anaknya bawa jantan masuk rumah, tak boleh tegur, tak balik kan? Sambil-sambil minum hutang kan. Saya masih sembang dengan sister kita, dengan suami kita. Sembang nyakak di belakang, sembang dengan cerdikan. Kat munah tu tengok anak perempuan ni bawa jantan masuk rumah, tak berhenti, dah tak limpah. Tak elok ke tu? Tak elok. Oh betul, tak elok. Tak minum ni. Tapi kita tak ambil tindakan apa-apa. Menegur pun tidak. Bercakap saja. Kalau tak bagi menegur depan-depan, kita tak panggil pula. Tak beritahu Tuan Imam. Mak, kalau saya cakap kat munah Imam, anak perempuan dia tu bawa jantan masuk rumah, dia tak seronok. Kami dia hukum seronok. Takut kok dia pun tu berzina dengan rumah tu apa ke. Betul? Tengok budak tu pagi besok balik, jantan tu pagi besok balik. Mana dia datang petang, pagi besok dia balik. Setiap hari macam tu. Tak tahu. Kita tak beritahu pun pada imam. Tak beritahu pun kepada apa nama ni, kepada pengurusi suara. Tak beritahu pun untuk sidang. Tak beritahu pun kepada penguasa yang tak lama kita.